Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, nilai 1 juta, nilai 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 bilion, 2 bilion, berbilion-bilion adalah satu nilai yang sangat banyak. Jangankan 1 bilion, 100.000 pun sudah cukup banyak. Jadi, kekayaan-kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh ahli politik di Malaysia. Antara nama yang kita tidak asing lagi dengar sebagai antara politician yang kaya di Malaysia adalah Tun Dr. Mahathir. Jadi, Anwar pun pernah membuat kenyataan. Mahu menangkap semua jerum dan mengembalikan semula duit rakyat, hak rakyat, duit negara ini. Jadi saya tertanya-tanya, siapa pemimpin politik sebelum ini yang berkuasa? Siapa pemimpin politik yang mempunyai kekayaan luar biasa, yang dilihat, dicurigai? Mungkinkah mereka yang mengambil uang negara semasa mereka jadi pemimpin dahulu? Sebelum saya teruskan, saya nak kongsi kepada Anda, ini adalah produk terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan kekuatan imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit seperti 3 serangkai, diabetes, kencing manis, penyakit melibatkan darah tinggi, kolesterol, melibatkan jantung, paru-paru, hati, melibatkan kulit, autoimun, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar, termasuk kanser. Sekiranya Anda berminat, ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, dan ingin mencari ikhtiar kesehatan, mungkin bukan untuk Anda, tetapi keluarga Anda, rakan-rakan Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya akan berikan penjelasan yang lebih lengkap berkaitan dengan produk ini. Saudara-saudara, Dr. Mahathir membidas Perdana Menteri kerana berkata anak-anaknya perlu memulangkan kekayaan mereka kepada kerajaan jika ia diperolehi menerusi cara yang salah atau meragukan. Ini yang saya nak tanyalah. Kalaulah benar kekayaan Mahathir dan anak-anak Mahathir ini didapati melalui cara yang salah atau meragukan, dengan kenyataan Anwar ini, saya setujulah mereka perlu kembalikan harta-harta ini, kekayaan ini kepada negara. Itu kalau mereka ini didapati bersalah, didapati memperolehi kekayaan ini dengan cara yang salah. Itu saya setuju dengan kenyataan Anwar. Tapi Mahathir menggelar Anwar sebagai pembohong hebat. Bekas Perdana Menteri itu merujuk dakwaan Presiden PKR yang 2 anaknya Mokhzani dan Mirzan masing-masing memiliki kekayaan berjumlah 1.2 bilion dan RM4 bilion. Di mana dia dapat semua angka dan penyataan soal Mahathir dalam hantaran di media sosial. Sebelum ini Anwar sudah membuat kenyataan mahu menangkap jerung-jerung. Kalau tak silap Anwar pun dah buat kenyataan, ada bukti. Jadi rakyat Malaysia pun tertanya-tanya, kalau benarlah Mahathir dan anak-anak Mahathir ini kaya kerana memperolehi kekayaan itu dengan cara yang salah, rakyat Malaysia berhak untuk mengetahui. Dan kalau mereka ini benar-benar ada 1.2 bilion dan 4 bilion hasil wang curi, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Dan seterusnya mereka perlu mengembalikan semula kekayaan ini. Tapi Mahathir menyoal dari mana dia dapat semua angka dan pernyataan, sambil menegaskan dia telah memberi penjelasan berhubung harta yang dimilikinya. Mahathir merujuk kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bahawa Mokhzani telah mengisytiharkan aset bernilai 1 bilion, manakala Mirzan berjumlah 246.2 juta.
Azam berkata SPRM berpuas hati dengan pengisytiharan yang dibuat Muqzani dan Mirzan. Adakah Azam berpuas hati tanpa mengetahui sumber kekayaan itu? SPRM telah soal siasat anak saya banyak kali. Setiap kali selama berjam-jam, adakah SPRM tanya tentang sumber kekayaan yang diisytihar? Mahathir menjelaskan angka itu merujuk nilai aset, bukan tunai, yang merangkumi hartana, saham liability, dan pegangan lain daripada kegiatan perniagaan selama 2 dekad. Jadi, saudara-saudara yang saya amat hormati, saya tertanya-tanya, kalaulah kekayaan luar biasa ini memang benar-benar dimiliki melalui cara yang salah, adakah mereka ini akan dikenakan tindakan undang-undang? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, ada membuat satu kenyataan. Terkejut mendengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru-baru ini di Dewan Rakyat, Anwar ada membuat kenyataan berkaitan dengan mempertahankan orang asing dalam isu RON 95. Jadi kenyataan PMX ini telah mengundang tindakan daripada Muhyiddin. Muhyiddin berkata, terkejut mendengar tuduhan ahli Parlimen Tambun, yaitu Anwar Ibrahim sendiri. Apakah yang akan berlaku di antara Muhyiddin dan Anwar selepas ini? Nah, dalam satu perkongsian melalui Facebook page Muhyiddin Yassin, mungkin ini cara Muhyiddin untuk menyerang Anwar semula, tetapi lain yang berlaku. Di dalam ruangan komen, ada pula komen yang memalukan Muhyiddin sendiri. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk For Life Transfer Factor, terapi imun, molekul imun. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit. Sebab penyakit mudah menyerang kita kerana sistem imun badan yang mulai lemah, sistem imun badan yang mulai bodoh, sistem imun badan yang mulai bercelaru. Jadi apa fungsi terapi imun ini? Fungsi terapi imun adalah mendidik imun menjadi bijaksana, meningkatkan kekuatan imun badan, dan juga menyeimbangkan imun badan supaya tidak bercelaru. Nah, dengan memakan produk ini, penyakit boleh disembuhkan. Saudara-saudara, ini bukan obat tetapi terapi imun untuk sistem imun badan. Segala jenis penyakit sesuai untuk makan produk ini. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Menurut Muhyiddin, saya terkejut mendengar tuduhan ahli Parlimen Tambun yang juga Perdana Menteri Malaysia pada sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat bahawa saya mempertahankan orang asing dalam isu RON 95. Antara lain, PM berkata, saya dengar ada juga ahli parlimen yang mempertahankan orang asing. Pagoh kata, kenapa bebankan orang asing? Kerana orang asing pun ada sumbangan kepada negara. Saya menafikan sekeras-keras tuduhan tersebut. Kerana saya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sedemikian, sama ada dalam bentuk kenyataan media, sidang media atau menjawab pertanyaan wartawan. Saya mencabar Perdana Menteri supaya mengemukakan bukti sumber kenyataan saya itu. Tuduhan Perdana Menteri jelas merupakan satu pembohongan di Dewan Rakyat. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, 5 Ogos 2025. Di dalam ruangan komen pula, ada yang kata, jawab kat sini kenapa? Kenapa tak jawab dalam parlimen? Mereka kata, saya terkentut melihat Muhyiddin terkejut. Nasib tak tercirit. Saya pun terkejut. Kita sama-sama terkejut. Kenapa tidak lawan kalau betul tu fitnah? Hang pi mana? Betul jugalah kalau betul apa yang dinyatakan Anwar itu tipu, rasanya Muhyiddin perlu berani untuk bertindak dengan lebih relevan, yaitu
berkaitan dengan tindakan undang-undang, tindakan yang lebih profesional. Ada yang kata, hadir ke parlimen ke tak? Kalau ada, kenapa tak bidas depan-depan? Baru gentle, takkan nak jadi jagoan media sosial je. Ada satu komen yang pasti membuat ramai terkejut. Kami pun terkejut, son-in-law tak balik Malaysia. Kalau cakap tentang menantu Muhyiddin, kita pun tak tahu di mana keadaan, di mana keberadaan, apa keadaan menantu Muhyiddin. Nah, akhir sekali, di dalam ruangan-ruangan komen ini memang berkata, antara serangan yang diterima oleh Muhyiddin, isu menantu Muhyiddin, mereka kata, adakah Muhyiddin ini hadir ke parlimen atau tidak? Kerana kenapa tak bidas depan-depan? Kenapa tak pertahankan diri di parlimen? Kenapa berkokok di luar? Nah, saudara-saudara, adakah perkara ini boleh membawa kepada kes mahkamah di antara Muhyiddin dan Anwar Ibrahim? Nah, apapun kita nantikan saja apa yang akan berlaku.